Selamat sejahtera Dr. Bilce. Nama saya Angelina N. Pada hari ini saya ingin membentangkan tugasan esei kumpulan yaitu Solat 6. Amerika Syarikat merupakan sebuah negara yang sangat berpengaruh besar di dunia dari segi pelbagai aspek. Wilayah mereka juga terbentang dari Samudra Atlantik di pesisir timur hingga Samudra Pasifik di pesisir barat, termasuklah Kepulauan Hawaii di Lautan Pasifik dan negara bahagian Alaska di hujung utara benua Amerika. Seperti yang dapat dilihat kini, Amerika merupakan sebuah negara yang sangat berkembang pesat, namun daripada perkembangan tersebut terdapat pelbagai peristiwa-peristiwa tersendiri yang menjadikan Amerika sebagai sebuah negara berpengaruh besar di dunia. Seterusnya kita pergi kepada asal-usul Carolina Selatan ini. Carolina Selatan ini merupakan salah satu daripada 13 jajahan asal yang juga kaya disebabkan oleh ekspor beras, kapas, dan tembakau yang menjadi sebahagian penting dalam sejarah Amerika Syarikat. Apabila penjajah Spanyol dan Perancis tiba di kawasan tersebut pada abad ke-16, mereka mendapati tanah tersebut dihuni oleh suku-suku kecil penduduk asli Amerika, di mana suku penduduk asli yang terbesar ialah Cherokee dan Catawba. Pada tahun 1629, Raja Charles I pertama telah menganugerahkan kawasan talukannya kepada Sir Robert Head untuk penubuhan sebuah wilayah yang dikenali sebagai Carolina. Namun begitu, Head tidak melakukan sebarang tindakan untuk menetapkan wilayahnya. Kemudian waris mahkota putra Stuart telah menjadi Raja England dengan menggunakan gelaran Raja Charles kedua pada tahun 1658, dan selepas 25 tahun memerintah terdapat 4 piagam koloni baharu yang diluluskan. Seterusnya kita lihat kepada perkembangan koloni Carolina Selatan ini. Perkembangan dari segi pentadbiran yaitu politik. Koloni Carolina Selatan mengalami perkembangan pentadbiran politik yang signifikan di sepanjang sejarahnya. Pada abad ke-18 terjadi pembentukan piagam memberikan kuasa eksekutif dan legislatif kepada Gubernur dan Majlis Umum Carolina Selatan. Pentadbiran politik berkembang dengan peningkatan penglibatan rakyat dalam proses pembuatan keputusan dan penetapan undang-undang. Satu perkembangan penting ialah penubuhan Dewan Perhimpunan Commons pada tahun 1691. Ini menandakan penyimpangan daripada peraturan proprietari awal dan membenarkan badan yang lebih perwakilan dalam tadbir urus koloni. Dewan Perhimpunan Commons menyediakan platform untuk peneroka bersuara dalam membuat keputusan. Walaupun kuasa perhimpunan ini masih terhad, penciptaannya menandakan satu langkah ke arah sistem politik yang lebih inklusif. Dari masa ke semasa, peralihan ini akan menyumbang kepada tahap perwakilan popular yang lebih tinggi di Carolina Selatan, yang menetapkan peringkat untuk evolusi politik selanjutnya dalam dekad yang berikutnya. Selain itu, perkembangan ekonomi koloni Carolina Selatan juga adalah berdasarkan pelabuhan Charleston dan perdagangan, di mana kedudukan geografi pelabuhan Charleston adalah sangat strategik dan menguntungkan kerana ia berada di hujung selatan koloni yang menjadikannya pusat perdagangan yang penting. Lokasinya juga berdekatan dengan Samudra Atlantik yang dapat memudahkan kemasukan pedagang laut dan koloni yang lain. Sungai-sungai yang berada di pelabuhan Charleston memudahkan untuk menghantar barangan, dan ia menjadi aset yang berharga untuk pertukaran komoditi antara kawasan pedalaman dan pasaran antarabangsa. Melalui pelabuhan Charleston, koloni Carolina Selatan dapat menghantar komoditi ekspor utama, contohnya tembakau, beras, dan kayu. Hal ini menjadi sumber pendapatan yang utama dan meletakkan koloni pada peta perdagangan Atlantik. Koloni Carolina Selatan terlibat dengan perdagangan Atlantik yang melibatkan koloni-koloni besar seperti Amerika, Eropah, dan Caribbean, serta dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih menguntungkan dan kompleks. Perdagangan antarabangsa ini juga membawa kepada pengaruh global yang besar kepada koloni Carolina Selatan, di mana komoditi yang dihasilkan ini mempengaruhi pasaran. Perkembangan sosial di koloni Carolina Selatan melibatkan pelbagai aspek, iaitu termasuk etnik, agama, dan budaya. Masyarakat Carolina Selatan menjalankan sistem feudalisme, di mana masyarakat sosial mereka terdiri daripada golongan yang memerintah dan diperintah. Golongan pemerintah merupakan golongan yang menduduki tingkat teratas dalam piramid sosial. Dari segi keagamaan pula, Carolina Selatan tidak mempunyai satu agama yang utama. Difahamkan masyarakat di Carolina Selatan mempunyai 3 kumpulan agama yang utama,
yaitu terdiri daripada Huguenots, Anglican, dan Non-conformists. Namun, pada awal tahun 1700, Carolina Selatan bebas dalam beragama di kalangan koloni. Kesimpulannya, koloni Carolina Selatan adalah salah satu jajahan British yang paling penting dan berpengaruh. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa koloni Carolina Selatan adalah koloni yang unik dan menarik, yang mempunyai banyak sumbangan dan impak kepada Amerika. Tanah jajahan ini juga dapat dijadikan contoh kejayaan dan kegagalan dalam membina sebuah masyarakat baharu di benua yang baharu yang menghadapi pelbagai cabaran dan peluang. Ia juga merupakan contoh kepelbagaian dan dinamik budaya, agama, dan etnik yang membentuk identiti. Sekian, terima kasih.